Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Nur Asrani binti Mihat, nombor student 202043912 bersama dengan rakan sekumpulan saya Rosemary Hem binti Harun 20206333178 dari kumpulan MB01B untuk subjek Filosofi dan Current Issue CTU 552. Okey, tajuk yang kami ingin bentangkan adalah kepercayaan kepada Tuhan dalam kalangan remaja, terutamanya kepada orang Islam. Okey, sebelum tu saya ingin menceritakan sedikit sebanyak berkenaan dengan rukun negara. Okey, pemasyhuran rukun negara dibuat ketika Parlimen ketiga belum bersidang ekoran peristiwa 13 Mei. Rukun negara menggariskan 5 prinsip iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Okey, merujuk kepada Kelihatan Akhbar yang telah dipaparkan, di sini terbukti bahawa golongan remaja Islam di negara kita banyak dipengaruhi oleh kumpulan liberal, iaitu kumpulan yang menyebarkan dakwah orientalis barat. Sebenarnya ia akan manipulasikan pemikiran golongan Y yang amat membahayakan masyarakat, dan mungkin akan mengakibatkan ribuan masyarakat Melayu Islam untuk murtad. Untuk kajian ini, kami telah mengenal pasti 3 objektif utama kami, iaitu mengkaji sifat remaja terhadap rukun negara yang pertama, kesan rukun negara yang pertama terhadap jiwa remaja, dan cara bagi menangani jiwa remaja yang tidak percaya kepada Tuhannya. Okey, mengikut kajian-kajian lepas yang telah dirujuk, pelbagai permasalahan tentang kefahaman rukun negara ini terutamanya di kalangan remaja. Mungkin ini disebabkan jiwa remaja yang mudah memberontak dan senang terpesong dengan apa yang didengari melalui lisan. Okey, antara senarai kajian yang permasalahan yang timbul adalah seperti Islam agama yang menghormati, kerohanian agama Islam, keraguan remaja kepada Tuhan, keberkesanan pendidikan dalam membina sasiah Muslim sejati, kewujudan pembangunan insan yang seimbang dan kepercayaan kepada Tuhan. Sebabkan wabak COVID-19 sedang melanda negara sekarang ini, maka kami tak dapat keluar untuk melakukan kajian ini sendiri. Justru itu, kami menggunakan 2 kaedah untuk menjalankan kajian ini, iaitu internet, di mana kami menggunakan media-media masa, media sosial dan juga jurnal-jurnal online sebagai rujukan kami, dan juga buku yang telah kami rujuk untuk melakukan kajian ini. Okey, melalui fakta dan pembentangan, kepercayaan kepada Tuhan mengambil kira komposisi masyarakat yang majmuk, yang berbilang bangsa dan agama, iaitu sebagai bangsa dan agama mampu menerima dan menghormati pegangan agama masing-masing. Okey, dalam membentuk jati diri yang mantap pada golongan remaja, keluarga adalah ejen yang utama dalam mendidik dan mengajar supaya seseorang itu menjadi insan yang baik. Pada masa pada masa sekarang juga, pendidikan dan media masa juga salah satu ejen sosialisasi yang penting dalam meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan rukun negara. Seterusnya, bagi mengelakkan fahaman sekularisme, liberalisme yang mempengaruhi jiwa remaja, seperti yang
seperti Kelatan Akbar ini, pelbagai cara yang telah dijalankan oleh pihak berwajib bagi mengatasi permasalahan ini. Perkhidmatan ini dapat direalisasikan kepada remaja dengan pelbagai cara, antaranya salah satunya adalah remaja digalakkan untuk memahami tuntutan agama lain agar perasaan cemburu atau curiga kepada upacara keagamaan lain dapat dikurangkan. Kajian kami dapati ialah akhlak merupakan keperluan asas manusia, di mana tanpa akhlak anak remaja akan cenderung untuk terpengaruh dengan unsur-unsur barat. Pegangan hidup remaja pula, remaja haruslah berpegang teguh dengan ajaran agama dan jangan cepat terpengaruh dengan anasir-anasir barat. Sikap remaja terhadap perlembagaan negara amat membimbangkan apabila mereka seolah-olah tidak mengambil serius akan hal yang berkaitan dengan kedaulatan dan perlembagaan negara. Pemahaman remaja terhadap negara yang pertama, oleh kerana mereka tidak mengambil serius, maka mereka masih ramai yang tidak memahami maksud di sebalik rukun negara tersebut. Ini dapat dilihat apabila semakin banyak gejala sosial yang semakin menular di kalangan remaja. Kepercayaan kepada Tuhan dan kesan terhadap negara ialah rukun negara memberi kesan yang positif bagi jiwa anak-anak remaja sekiranya mereka berpegang teguh dengannya. Nilai-nilai di dalam rukun negara mampu menjadikan mereka insan yang berpaksikan kepada elemen kepercayaan kepada Tuhan. Antara hasil kajian yang telah dilakukan, antaranya ialah dengan teknologi moden memang amat membimbangkan kerana remaja pada masa sekarang lebih banyak menghabiskan masa melayari internet, contohnya hanya menggunakan aplikasi dalam telefon pintar sahaja mereka boleh melayari pelbagai website. Dengan ini, pengaruh barat mudah mempengaruhi jiwa remaja. Contohnya, pada masa sekarang, kita banyak menghabiskan masa di rumah, so anak-anak pun tak dapat, para remaja tak dapat pergi menimba ilmu. Mereka banyak menghabiskan masa melayari internet. So, cara yang terbaik untuk menangani masalah sosial ini, ibu bapa adalah peranan yang penting untuk memantau setiap kegiatan anak-anak tak kira di mana berada dan sentiasa memeriksa peranti teknologi yang mereka gunakan untuk membendung permasalahan ini daripada berlaku. Rumusan yang kami dapat daripada kajian ini ialah kepercayaan kepada Tuhan merupakan asas kebahagiaan serta ketenangan bagi manusia. Oleh itu, pendidikan awal amatlah penting dalam membentuk jati diri seorang insan. Bagi melahirkan seorang remaja yang berintegrasi, berintelek tinggi dan sihat dari sudut fizikal dan sasiah adalah menjadi tanggungjawab seseorang terhadap agama, iaitu percaya adanya Allah SWT. Antara cadangan kami adalah dengan mengadakan lebih banyak kempen kecintaan kepada rukun negara, terutamanya kecintaan rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kepada golongan remaja Islam dan siswa-siswi tentang pentingnya agama dalam setiap diri individu. Pada masa sekarang pelbagai kempen boleh dilakukan sama ada menerusi alam maya, so lebih memudahkan lagi untuk menyebarkan kempen ini dengan lebih meluas kepada golongan remaja dan masyarakat di Malaysia. Itu adalah intipati daripada kajian yang telah kami lakukan. Terima kasih dan Assalamualaikum.